menakutkan mereka, mimpi ngeri untuk mereka. Kalau makna kata gelombang kebangkitan orang Melayu, orang Islam khususnya orang Melayu di tanah air kita ni berterusan macam tahun 1999, maka UMNO cukup bimbang dan cukup takut. UMNO hilang makna kata kawalan terhadap pengundi Melayu 1999. Sejak itu mereka panggil tuan-tuan sekalian, bijak pandai mereka buat postmortem, bagi pandangan dan cadangan untuk menghadapi pilihan raya kali ini. Maka pandangan-pandangan yang terawal, yang pertama yang mereka lakukan, menyekat ceramah. Ini dapat kita rasai tuan-tuan sekalian, mereka sekat ceramah kita. Walaupun mana menyekat ceramah ini bercanggah dengan perlembagaan negara, bercanggah dengan roh demokrasi, memang bercanggah dengan hak asasi manusia. Mereka tak kira demokrasi ke, perlembagaan ke, undang-undang ke, apa pun mereka tak kira. Yang mereka kira kuasa mereka mesti kekal. Ini haram jadahnya UMNO ni. Dia tak hormat. Sepatutnya tuan-tuan, sebuah kerajaan dia mesti didik rakyat, bagi rakyat faham apa itu undang-undang, apa itu roh perlembagaan, apa itu demokrasi. Tuan-tuan tengok mana-mana negara maju, bukan sekadar maju di segi pembangunan ekonomi, pembangunan bangunan, tapi mereka maju di bidang demokratik. Sebab itu tuan-tuan tengok negara maju, tuan-tuan sekalian, pemimpin-pemimpin mereka tak buat ikut suka macam pemimpin UMNO ni. Kita standard kita ni, demokrasi negeri kita ni, hak asasi manusia ni, standard makna kata negara membangun ya. Negara dunia ketiga ya, macam Guatemala macam tu lah. Walaupun ada bangunan tinggi, tapi otak semput. Malulah kita tuan-tuan. Keli-kelilah sama negara jiran. Tak usah pandang Amerika, tak usah pandang Britain, Perancis. Kelin tengok Indonesia tu, tengok Thailand, tengok Filipina, macam mana mereka berpilihan raya. Dengan tarikh dia sendiri, yang tahu siapa pun tak tahu. Buat pula terkejut tergempar. Seminggu SPR pula keluar arahan tak boleh ceramah sebelum nak calon. Parlimen dah tak ada, parlimen dah bubar, kerajaan dah tak ada. Yang ada di kerajaan sementara tu pun tak boleh ceramah lagi. Haram jadah pelak betul. Ceramah pula tak boleh sentuh calon. Saya banyak bantu Kuala Kangsar, terutama Dun Manong. Saya anggap Manong boleh tumbang, boleh menang dengan begitu mudah. Tapi syarat tak boleh sentuh calon, tak boleh sentuh Rafidah Aziz. Walaupun skandal dia teruk. Habis nak ceramah macam mana? Rafidah Aziz bagus, lah berdeli warak, lah badawi warak jadi imam. Najib lagi bagus, unilah pas. Tu dia punya kempen. Uji pemimpin UMNO lah sekali unilah pas lah. Orang kata apa punya kempen Lepas Bali teluk busuk aku mampu apa je dah pilihan raya aku pun tak erti. Tak benar ceramah. Sepanjang makna kata 4 tahun yang lepas pilihan raya 2009, kita tak dibenarkan ceramah terbuka. Bukan setakat tu, sampai dah bubar parlimen pun tak boleh ceramah lagi. Cuma kita dibenarkan ceramah 8 hari. Yang dia duk pukul kita 24 jam. Pukul habis-habis. Pemimpin-pemimpin mereka di-highlight kan dengan watak yang cukup hebat. Lah Badawi yang ceramah pun tak apa ceramah pun di-highlight kau bukan punya hero besar. Yang Tok Guru kita ni Aziz Tok Haji Hadi yang macam-macam buat untuk peringkat rakyat Kelantan Terengganu langsung tak timbul. Tutup kita punya kemampuan bawa naikkan mereka punya kehebatan. Walaupun kita tahu bahawasanya lah Badawi tak kurang juga skandalnya macam Dr. Mahathir. Tak boleh sentuh pula lah Badawi lagi, calon kita hilang pula kelihatan. Orang kita tak tahu Pak Mentua lah Badawi.
mendapat kontrak daripada Kementerian Pertahanan berjumlah ratusan juta untuk membekalkan kelengkapan ketenteraan dengan syarikatnya Mahmud Ambak. Tak boleh cerita. Adik dan anaknya mendapat kontrak bekalan makanan angkatan tentera selama 15 tahun dengan menggunakan syarikatnya, syarikat Dewina. Timbul pula cerita Kamaluddin bin Abdullah. Syarikat dia buat komponen nuklear. Bukan calang-calang punya buat kerja. Nuklear, Syekh. Bukan ada parang ya, nuklear. Tak ada soal siasat, tak ada apa. Pasal apa? Sebab Kamaluddin bin Abdullah. Cuba Kamaluddin bin Nik Aziz, atau Nik Kamaluddin bin Nik Aziz, ataupun Kamaluddin bin Abdul Haji. Apa jadi dengan Kamaluddin? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu segala tindak tanduk Pak Lah Badawi dihalatkan cukup hebat nak membasmi rasuah dengan tertahannya Eric Chia, yang mana Eric Chia, tuan-tuan sekalian, terlibat dalam kerugian perwaja 13 bilion, yang dia telah melakukan penipuan tak kurang 3 bilion, 3,000 juta. Tapi kes yang dibawa di mahkamah cuma melibatkan 76 juta ya. Satu pertuduhan yang kecil jika dibandingkan dengan skandal dia yang begitu besar. Dihalatkan, oh ini Pak Lah nak membasmi rasuah. Habis pilihan raya senap tak mana-mana apa cerita pun tak ada. Cara dia menipu rakyat, Pak Lah lebih teruk pada Mahathir yang pun nak tahu. Cara dia senyum siap, belakang apa kena. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam keadaan ceramah tak dibenarkan, dalam keadaan PAS ditekan begitu hebat, kita masih, tuan-tuan, mampu mempertahankan undi orang ramai terhadap kita, dan kita tak kurang undi, bahkan bertambah undi kita. Dalam keadaan yang macam tu pun, kalau mereka buka pintu ceramah, kita yakin akan runtuh dah kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati, baik-baik itu bagi saya rasa dia tak hebat terang mana, tak kuat terang mana. Berlawan dengan orang yang tangan diikat, kaki ditambat. Dia pukul kita, diikat tangan kita, ikat kita, dia pukul kita. Lepas tu dia kata dia kuat, dia menang. Menang malah tak apa kata. Orang nak lawan dia, tuan-tuan, nak menang, dia kata hebat ni macam duk lawan gusti dalam televisyen tu, lawan boxing tu. Dia timbang dulu. Ada bantam weight, light weight, heavy weight. Dia ada weight dia tu. Tak ada pula heavy weight lawan dengan bantam weight. Mana boleh? Timbang tu sama saiz. Bila lawan menang, orang kata hang kuat. Ini lawan budak je satu, orang tua umur 30 tahun. Pukul budak sampai rebah, kata oh aku kuat, aku menang. Menang apa? Pukul budak je satu. Gila. Tengok sahabat-sahabat kita di Johor macam mana susah payah nak buat ceramah. Undi yang sahabat kita dapat di Johor pun alhamdulillah, walaupun tak menang makna kata silap teknikal tu cerita lela, kita nak ceritanya tak juga mengecewakan kita. Bagaimana mereka dihalang. Saya pergi satu tempat, saya lupa apa nama tempat, tuan-tuan sekalian, untuk nak buat ceramah ni. Dia orang pagar keliling macam ni, gunakan dawan ni, tanah-tanah sendiri, premis sendiri. Polis datang potong tu pagar tu. Buat keluar duit 10,000 beli zinc kelang yang tebal tu. Pagar dengan zinc kelang tu. Nak gunting zinc kelang tu patahlah gunting. Nak cerita bagi susah payah sahabat kita nak buat ceramah, susah payah. Halangan-halangan sampai peringkat tu. Kemudian mereka kata rakyat sokong mereka, dalam keadaan mereka sekat kita menyampaikan ceramah. Bagi saya tak ada masalah apa. Akhbar kita harakah disekat sebulan 2 kali. Yang dia hari-hari macam-macam apa mana media yang dia ada. Tu pun dia rasa tak mampu lagi, dia rasa takut lagi, dia conquer masjid pula.